tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya warga emas di Malaysia, apabila menyebut tentang buah avocado, gambaran apakah yang terlintas di pikiran Anda? Mungkin kebanyakan orang akan terus terfikir tentang sejenis makanan sihat yang baik untuk jantung dengan rasa yang berkrim, lembut, dan kaya dengan nutrisi. Sememangnya ada sebab mengapa para doktor, pakar pemakanan, dan bahkan anak cucu kita semuanya mengesyorkan buah avocado sebagai salah satu pilihan makanan yang paling bijak. Dan itu sememangnya benar. Buah avocado sangat kaya dengan lemak baik, tinggi kandungan kalium dan padat dengan pelbagai jenis vitamin yang membantu melindungi jantung dan sendi. Tetapi, ada satu hakikat yang mengejutkan di sini. Karena ramai orang biasa makan, menyimpan, dan menyediakan buah avocado sebenarnya secara diam-diam sedang mengubah makanan super ini menjadi satu faktor berbahaya kepada kesehatan. Malah, ia boleh membawa kepada masalah serius seperti masalah pencernaan, tekanan darah tinggi, dan bahkan membebankan hati dan pankreas. Satu laporan daripada sebuah agensi penyelidikan kesihatan tempatan juga menunjukkan bahwa 10 kesilapan umum berkaitan buah avocado sedang merosakkan manfaat buah ini dan meningkatkan risiko penyakit kronik. Cuba, renungkan kembali. Pernahkah Anda sekara tidak sengaja memotong dan memakan buah avocado yang belum masak? Ingatkah Anda saat meletakkan avocado di atas roti bakar yang rangup dan menabur sedikit garam? Dan bahagian isi yang berwarna hijau pekat berhampiran kulit, pernahkah Anda membuangnya? Tabiat-tabiat kecil ini nampaknya tidak berbahaya. Tetapi bagi tubuh kita yang sudah melepasi usia 60 tahun, ia boleh mendatangkan kemudaratan secara perlahan-lahan tetapi pasti. Oleh itu, hari ini kita akan mengkaji bersama 10 tabiat salah ketika memakan avocado yang ramai orang anggap biasa dan abaikan. Saya akan menerangkan secara terperinci mengikut urutan, daripada kesilapan paling biasa, sehinggalah kepada gabungan berbahaya yang boleh menyebabkan Anda dimasukkan ke hospital. Jika Anda menonton video ini sehingga habis, Anda akan mendapat maklumat penting untuk melindungi kesehatan dan mengelakkan kemasukan ke hospital yang tidak perlu. Sebelum kita bermula, saluran kesehatan warga emas kami sentiasa berusaha untuk membawakan maklumat yang telah disahkan dan tip-tip kesehatan praktikal untuk melindungi jangka hayat sehat Anda. Jika Anda belum melanggan, sila tekan butang subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi sekarang juga. Dan jika Anda kerap memakan avocado, sila tinggalkan komen ya di bawah. Saya sangat ingin tahu berapa ramaikah sebenarnya yang memanfaatkan buah avocado dalam kehidupan seharian. Kesilapan ke-10. Makan avocado terlalu banyak. Pada hari ini, buah avocado telah menjadi simbol utama gaya hidup sehat. Smoothie, salad, pencuci mulut, malah di atas roti bakar pagi, avocado sentiasa ada. Doktor mengesyorkannya, pakar pemakanan memujinya, dan mereka yang mementingkan kesehatan semakin kerap mencarinya. Tetapi, disinilah letaknya satu perangkap penting yang mudah kita terlepas pandang. Itulah hakikat bahwa mana-mana makanan tidak kira betapa baiknya untuk badan jika dimakan melebihi kuantiti yang dibenarkan boleh membahayakan kesehatan. Sebiji avocado saiz sederhana mengandungi kira-kira 240 kalori dan sehingga 22 gram lemak. Sudah tentu, sebahagian besar lemak itu adalah lemak tak tepu tunggal yang sangat baik untuk jantung. Namun masalahnya ialah jika Anda mula makan 2-3 biji setiap hari, secara kerap lemak baik ini pun boleh memberi kesan sebaliknya. Daripada melindungi jantung, ia boleh membebankan hati dan mengganggu keseimbangan kolesterol. Satu kajian yang diterbitkan pada tahun 2023 oleh Persatuan Jantung Malaysia menunjukkan bahawa kira-kira 20% daripada mereka yang mengambil 3 biji avocado atau lebih setiap hari sebenarnya mengalami peningkatan tahap kolesterol dan triglycerida. Makanan yang sepatutnya melindungi kesihatan kini sedang mengancam organ-organ penting badan kita. Bukan itu sahaja. Kandungan lemak yang banyak dalam buah avocado juga melambatkan proses penghadaman yang boleh menyebabkan rasa kembung atau simptom sembelit. Sebuah klinik gastro-usus di Kuala Lumpur malah telah menerbitkan satu kes seorang pesakit berusia 49 tahun yang mengalami simptom pankreatitis selepas mengambil avocado secara berlebihan. Ini adalah contoh tipikal bagaimana pengambilan lemak berlebihan boleh menyebabkan keradangan pankreas. Dan satu perkara yang ramai terlepas pandang ialah kenaikan berat badan.
Sebiji avokado sahaja sudah mengandungi kira-kira 240 kalori. Jika makan 2-3 biji setiap hari, pengambilan kalori harian akan bertambah beberapa ratus kalori. Terutamanya bagi golongan pertengahan umur dan warga emas yang mempunyai tahap aktiviti yang rendah, kalori berlebihan ini akan bertukar menjadi lemak perut atau lemak visceral, meningkatkan rintangan insulin, dan akhirnya boleh membawa kepada penyakit gaya hidup seperti diabetes. Jadi, bagaimana cara makan yang terbaik? Jawabnya sangat mudah, patuhi kuantiti yang sederhana. Sebiji sehari, atau jika Anda mengambil lemak baik lain seperti kekacang atau minyak zaitun, maka separuh biji sudah memadai. Kunci kesehatan sentiasa terletak pada keseimbangan. Jika Anda menyukai avokado, perhatikan komposisi hidangan Anda. Contohnya, pada waktu pagi hanya gunakan separuh biji di atas roti bakar, dan pada waktu makan tengah hari atau malam, gabungan dengan makanan kaya protein, sayur-sayuran berwarna-warni dan bijirin penuh adalah yang paling ideal. Ingatlah, tidak kira betapa baiknya sesuatu makanan. Sebaik sahaja Anda makan terlalu banyak, ia boleh menjadi racun kepada kesehatan. Hanya dengan mematuhi kuantiti yang munasabah, Anda boleh menikmati sepenuhnya manfaat avokado seperti meningkatkan kesehatan jantung, melanggarkan penghadaman dan membekalkan tenaga yang stabil. Kesilapan ke-9, makan avokado sejurus sebelum tidur. Pada waktu malam, apabila Anda ingin mengakhiri hari dan berehat dengan selesa, sebiji avokado yang lembut dan berkrim mungkin terasa seperti pilihan yang ringan dan sehat. Disepuh pada roti bakar, ditambah dalam salad, atau dijadikan esos pencicah, apa jua karanya kelihatan menarik. Namun di sebaliknya, tersembunyi amaran kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Itulah hakikat bahwa makan avokado pada waktu lewat sebegini boleh menjadi ancaman senyap kepada tidur, sistem penghadaman dan kesehatan jantung kita. Sebabnya sangat jelas. Avokado adalah makanan yang tinggi kandungan lemak, tidak dapat dihadam dengan cepat seperti karbohidrat biasa. Oleh itu, jika dimakan dalam tempo 2 hingga 3 jam sebelum tidur, badan terpaksa terus bekerja untuk menghadamnya sedangkan ia sepatutnya berehat. Akibatnya, Anda mungkin merasa kembung, mengalami refluks, asid atau kerap terjaga di tengah malam. Satu tinjauan pada tahun 2022 oleh Persatuan Perubatan Tidur Malaysia menunjukkan bahwa mereka yang makan makanan tinggi, lemak sebelum tidur mempunyai risiko terjaga di tengah malam, kira-kira 30% lebih tinggi dan kemungkinan mengalami pedih, ulu hati juga jauh lebih tinggi, berbanding mereka yang tidak. Snack yang kelihatan tidak berbahaya pada waktu malam ternyata mengurangkan kualiti tidur dengan ketara. Lebih-lebih lagi, kandungan lemak dalam buah avokado juga mempengaruhi keseimbangan hormon badan. Satu kajian yang diterbitkan pada tahun 2023 oleh Pusat Maklumat Bioteknologi Kebangsaan menunjukkan bahwa diet tinggi lemak mengurangkan rembesan melatonin, hormon tidur, dan meningkatkan kortisol, hormon tekanan. Ini menyebabkan Anda sukar untuk tidur lena. Dan apabila bangun pada waktu pagi, Anda tidak merasa segar. Keadaan keletihan yang sukar dihilangkan terus berulang. Ini bukan sekadar teori kosong, tetapi realiti yang dialami oleh ramai orang. Di sebuah klinik perubatan dalaman di Johor Bahru, seorang lelaki berusia 52 tahun datang untuk mendapatkan rawatan kerana insomnia kronik. Setelah menganalisis tabiat hidupnya dengan teliti, didapati bahwa setiap lewat malam, beliau akan makan avokado bersama daging. Kemudian, atas nasihat dokter, beliau berhenti makan avokado pada lewat malam, simptom refluks asidnya hilang dan beliau dapat tidur lena. Masalahnya bukan pada makanan itu sendiri, tetapi pada waktu makan. Buah, avokado tidak buruk, tetapi memakannya pada lewat malam telah mengganggu ritma biologi badan kita. Jadi apa yang perlu dilakukan? Jika Anda ingin mengekalkan nutrien baik avokado sambil melindungi kualiti tidur, adalah lebih baik untuk memakannya pada waktu makan tengah hari atau awal petang. Elakkan makan sekurang-kurangnya 3 hingga 4 jam sebelum tidur. Jika Anda ingin snack pada waktu malam, daripada avokado, pilihan seperti yogurt tanpa gula yang mudah hadam, bubur oat atau sekawan teh herba suam akan jauh lebih bermanfaat. Dalam fasa kehidupan yang lebih lewat, tidur lena adalah sama pentingnya dengan pemakanan. Ingatlah, tidak kira betapa baiknya sesuatu makanan, jika salah memilih waktu,
ia boleh menghalang masa pemulihan badan. Kesilapan ke-8. Makan avokado bersama makanan tanpa lemak. Avokado telah menjadi simbol kesehatan dan berkat teksturnya yang lembut serta nutrien yang kaya, ia digemari ramai. Namun ada satu isu penting yang sering diabaikan oleh warga emas. Itulah amalan makan avokado bersama yogurt tanpa lemak atau makanan rendah lemak yang lain. Pada zahirnya, ini kelihatan seperti hidangan yang ringan dan sihat, tetapi sebenarnya ia boleh menghalang penyerapan nutrien penting. Sebabnya sangat mudah. Avokado kaya dengan vitamin larut lemak seperti A, D, E, K. Vitamin-vitamin ini adalah nutrien penting untuk kesehatan mata, pemulihan kulit, kekuatan tulang, dan fungsi imun. Tetapi untuk diserap ke dalam badan, vitamin-vitamin ini memerlukan kehadiran lemak. Walaupun buah avokado itu sendiri mengandungi lemak, apabila dimakan bersama makanan tanpa lemak, kadar penyerapan ini akan berkurangan dengan ketara. Satu kajian yang diterbitkan oleh Persatuan Pemakanan Malaysia pada tahun 2023 menunjukkan bahawa mereka yang mengamalkan diet tanpa lemak untuk jangka masa yang panjang, sebahagian besarnya menunjukkan tanda-tanda kekurangan vitamin A dan E. Akibatnya, mereka mengalami simptom seperti penglihatan kabur pada waktu malam, kulit kasar, rambut menipis, sistem imun yang lemah, dan daya hidup secara keseluruhan menurun. Lebih-lebih lagi, kekurangan vitamin K dilaporkan melemahkan dinding saluran darah dan meningkatkan risiko pendarahan. Bukan itu sahaja. Lemak sihat juga sangat penting untuk keseimbangan hormon. Satu tinjauan oleh Persatuan Endokrinologi pada tahun 2022 menunjukkan bahawa wanita yang mengamalkan diet lemak yang ekstrem sering mengalami simptom haid, tidak teratur, perubahan mood, dan lebih banyak sikap tidak peduli. Pada lelaki, tahap testosteron adalah 20% lebih rendah daripada purata yang membawa kepada fenomena keletihan, pengurangan kekuatan otot, dan penurunan daya hidup. Terdapat juga satu kes sebenar. Pada tahun 2023, seorang wanita berusia 4 tahun datang ke sebuah klinik perubatan dalaman di Pulau Pinang mengadu bahawa dia sentiasa merasa letih, kuku mudah patah, dan rambut gugur dengan banyak. Diagnosis mendapati dia makan avokado setiap hari, tetapi sentiasa bersama yogurt tanpa lemak atau salad rendah lemak. Akibatnya, keadaan kekurangan vitamin menjadi serius. Selepas menambah semula sejumlah lemak sehat yang sederhana ke dalam dietnya, hanya selepas 2 bulan daya tahan dan keadaan kesehatannya bertambah baik dengan ketara. Jadi, bagaimana cara makan yang terbaik? Kuncinya adalah tidak takut kepada lemak sihat, tetapi mengambilnya dengan bijak. Apabila makan avokado bersama makanan tanpa lemak, tambahkan sedikit minyak zaitun atau segenggam ke kacang seperti walnut atau badam. Dengan perubahan kecil ini sahaja, vitamin dalam avokado akan diserap dengan lebih berkesan di dalam badan. Ingat, avokado yang dimakan bersama makanan tanpa lemak mungkin bukan snack, tetapi hidangan yang terlepas nutrien penting. Bagi badan selepas usia 60 tahun, perbezaan kecil dalam pemakanan akan mencipta perbezaan besar dalam kesehatan. Dengan memberi perhatian kepada kombinasi yang betul, Anda boleh meningkatkan manfaat buah avokado berkali ganda. Sekarang, kita akan meneroka kesilapan seterusnya. Makan avokado yang belum masak. Kesilapan ketujuh, makan avokado mentah ketika perut kosong. Selepas pulang dari pasar, Anda memotong buah avokado dan mendapati ia masih keras dan tidak enak. Semua orang pernah mengalami ini sekurang-kurangnya sekali. Adakah Anda berpikir kerana ia baik untuk kesehatan, pasti tidak mengapa dan terus memakannya? Tetapi hakikatnya ialah, makan avokado yang belum masak, terutamanya bagi warga emas, boleh mendatangkan lebih banyak mudarat daripada kebaikan. Kesilapan ini adalah makan avokado mentah ketika perut kosong. Makan sepotong avokado ringan sebelum makan mungkin dianggap baik untuk kesehatan, tetapi sebenarnya ini boleh menyebabkan sakit perut, loya, dan juga simptom seperti senak atau tindak balas hipersensitif terhadap makanan. Menurut data yang diterbitkan oleh Persatuan Gastroenterologi Malaysia pada tahun 2023, 31% daripada mereka yang mengambil banyak tanin mengalami gangguan penghadaman dan 15% mengalami simptom yang sama seperti keracunan makanan seperti sakit perut dan muntah.
terutamanya warga emas, karena fungsi penghadaman secara semula jadi merosot dengan usia, lebih mudah terjejas oleh kesan-kesan ini. Lebih-lebih lagi, avokado yang belum masak juga disahkan boleh menyebabkan kerengsaan yang tidak perlu pada perut. Data yang diterbitkan oleh satu kumpulan penyelidik di Kuala Lumpur pada tahun 2020 melaporkan bahwa makan buah-buahan yang belum masak boleh menyebabkan enzim pencernaan dirembeskan secara berlebihan, memburukkan persekitaran perut, dan merengsakkan mukosa perut, menyebabkan rasa tidak selesa. Sebenarnya, di sebuah klinik perubatan dalaman di Ipoh, seorang lelaki berusia 36 tahun mengadu sakit perut yang teruk selepas beberapa minggu menambah avokado mentah ke dalam saladnya setiap hari. Pemeriksaan rapi mengesahkan gastrik yang disebabkan oleh kandungan tanin. Selepas dia beralih kepada makan avokado yang telah masak sepenahnya, simptomnya hilang sama sekali. Jadi, bagaimana untuk membezakan buah avokado yang selamat untuk dimakan? Caranya sangat mudah. Tekan kulitnya dengan perlahan menggunakan jari. Jika ia mempunyai keanjalan yang sederhana, itulah masa yang paling sedap. Jika keras, ia masih belum masak, dan jika terlalu lembut, ia mungkin sudah terlalu masak, perlu berhati-hati. Jika Anda ingin mempercepatkan proses pemasakannya, letakkan avokado di dalam beg kertas coklat bersama sebiji epal atau pisang. Gas etilena semula jadi yang dikeluarkan oleh buah-buahan ini akan membantu mempercepatkan proses pemasakan, dan dalam 1 atau 2 hari ia akan berada dalam keadaan terbaik untuk dimakan. Mengapa menilai kematangan dengan betul begitu penting? Karena avokado yang masak adalah khazanah, nutrien penting yang bertanggung jawab untuk kesehatan warga emas. Avokado masak yang lembut mengandungi banyak lemak baik yang melindungi jantung, serta kalium dan magnesium yang penting untuk mengekalkan tekanan darah dan fungsi otot. Sebaliknya, jika dimakan ketika belum masak, Anda bukan saja tidak mendapat manfaat pemakanan ini sepenuhnya, tetapi juga boleh membebankan perut Anda. Kesimpulannya sangat jelas, jangan tergesa-gesa dan tunggu sehingga ia masak sepenahnya. Itulah cara paling bijak untuk melindungi kesehatan Anda. Sebiji avokado yang masak dengan sempurna adalah hadiah berharga yang boleh Anda nikmati dengan tenang, dengan tekstur yang lembut, rasa yang kaya, dan keberkesanan kesehatan yang terjamin. Kesilapan ke-6. Menabur garam terlalu banyak pada avokado. Ramai orang berpendapat bahwa perlu menabur sedikit garam pada avokado, barulah rasanya betul, bukan. Apabila dinikmati di atas roti bakar, salad atau sebagai hidangan sampingan, garam dianggap sebagai elemen yang tidak boleh dipisahkan. Namun, dalam tabiat yang biasa ini, tersembunyi satu bahaya yang tidak dijangka. Buah avokado yang terkenal bermanfaat untuk kesehatan, tetapi disebabkan pengambilan garam yang berlebihan, ia boleh menjadi ancaman kepada saluran darah. Buah avokado itu sendiri rendah natrium dan sangat kaya dengan lemak tak tepu yang baik untuk badan, kalium, dan serat, menjadikannya makanan yang sangat berguna dalam mengawal tekanan darah dan melindungi saluran darah. Namun apabila ditambah terlalu banyak garam, kicap, atau perasa masin lain, keberkesanan itu akan terbatal. Sebabnya ialah natrium menahan air di dalam badan, meningkatkan aliran darah, dan memberi tekanan pada dinding arteri. Semasa muda, badan boleh menyesuaikan diri buat sementara waktu, tetapi apabila melepasi usia 60 tahun, saluran darah kehilangan keanjalannya dan fungsi buah pinggang juga merosot, menjadikan pengambilan garam berlebihan sangat berbahaya. Satu kajian yang diterbitkan oleh Persatuan Jantung Malaysia pada tahun 2023 menunjukkan bahwa mereka yang mengambil lebih daripada 3 gram natrium setiap hari mempunyai risiko menghidap tekanan darah tinggi 4-6% lebih tinggi. Dan risiko serangan jantung juga meningkat 31%. Terutamanya pada warga emas, pengambilan natrium dan lemak secara serentak meningkatkan beban pada sistem kardiovaskular dengan sangat ketara. Tindakan menabur garam pada avokado adalah contoh tipikal gabungan berbahaya ini. Masalah-masalah ini pada mulanya hanya muncul dalam bentuk tanda-tanda kecil. Mungkin sedikit bengkak, kembung, atau sakit kepala yang samar-samar. Tetapi jika tabiat ini berulang, ia boleh membawa kepada tekanan darah tinggi, aterosklerosis, dan juga risiko stroke. Pada usia 60, tahun, beban kardiovaskular yang terkumpul secara senyap ini mencipta perbezaan penting yang mempengaruhi kualiti hidup. Terdapat juga satu kes sebenar.
Pada tahun 2020, seorang lelaki berusia 58 tahun datang ke sebuah klinik perubatan dalaman di Kuala Lumpur mengadu sakit kepala, keletihan, dan sesak nafas. Apabila diperiksa, didapati bahwa setiap pagi beliau makan roti bakar avokado dengan banyak garam dan kicap. Selepas mengurangkan pengambilan garam, tekanan darahnya stabil dengan cepat dan semua simptomnya juga hilang. Jadi, apakah penyelesaiannya? Kuncinya adalah kebijaksanaan dalam mengurangkan garam tanpa mengorbankan rasa. Avokado itu sendiri sudah mempunyai rasa yang pekat dan berkrim, jadi Anda boleh menikmatinya tanpa garam. Sebaliknya, coba tambahkan lemon, bawang putih, jintan putih, serbuk paprika, atau sedikit cuka balsamik. Dengan menggunakan rempah atau rasa masam seperti itu, rasa avokado akan menjadi lebih mendalam dan Anda akan mendapat hidangan sehat yang tidak membebankan jantung. Kesimpulannya sangat jelas. Avokado sememangnya makanan yang melindungi jantung. Jangan sia-siakan khasiat berharga ini dengan menggunakan terlalu banyak garam. Dengan menggunakan herba, buah sitrus, dan pelbagai rempah secara bijak untuk menyerlahkan rasa semula jadi, Anda boleh melindungi tekanan darah, otak, dan jantung Anda. Kesilapan kelima, membiarkan avokado yang telah dipotong pada suhu bilik. Ini adalah tindakan yang ramai orang lakukan tanpa sengaja. Itulah case memotong avokado, makan separuh dan membiarkan separuh lagi di dapur lalu terlupa. Kelihatan seperti tiada masalah besar, tetapi tabiat ini secara senyap-senyap mengancam kesehatan kita. Sebabnya sangat jelas. Sebaik saja Anda memotong buah avokado, isinya yang lembut akan terdedah secara langsung kepada udara, bakteria, dan suhu. Dalam beberapa menit sahaja, proses pengoksidaan bermula dan permukaannya bertukar menjadi coklat. Perubahan warna ini bukan saja merosakkan penampilan, tetapi juga merupakan isyarat bahwa nutrien telah musnah dan komposisinya telah berubah. Masalah yang lebih besar ialah pembiakan bakteria yang cepat apabila dibiarkan pada suhu bilik. Menurut hasil eksperimen oleh satu kumpulan penyelidik di sebuah University Technical pada tahun 2023, apabila avokado yang telah dipotong dibiarkan pada suhu bilik sekitar 22 darjah Celcius selama 2 jam, jumlah bakteria berbahaya telah meningkat hampir 80%. Dalam proses ini, bakteria seperti Listeria atau Salmonella boleh menembusi jauh ke dalam isi buah dan menyebabkan jangkitan saluran pencernaan. Terutamanya bagi warga emas yang mempunyai sistem imun yang mudah lemah, walaupun jumlah pencemaran yang sangat kecil boleh menyebabkan muntah atau dehidrasi, dan boleh membawa kepada situasi berbahaya yang memerlukan kemasukan ke hospital. Sebenarnya, di sebuah hospital di Ipoh, seorang pesakit wanita berusia 34 tahun telah dimasukkan ke hospital dengan case yang serupa. Beliau telah membiarkan baki avokado dari makan malamnya di atas meja dapur selama beberapa jam dan keesokan paginya memakannya terus. Beberapa jam kemudian, beliau mengalami muntah yang teruk, sirit-birit dan demam tinggi. Keputusan ujian mengesahkan jangkitan listeria dan beliau terpaksa dirawat di hospital selama seminggu sebelum pulih. Risiko ini bukan sahaja disebabkan oleh bakteria. Nutrien utama dalam avokado seperti vitamin C, folat, dan antioksidan akan berkurangan dengan cepat sebaik sahaja terdah kepada cahaya dan udara. Oleh itu, walaupun tanpa simptom keracunan makanan, sebiji avokado yang dibiarkan pada suhu bilik untuk masa yang lama telah kehilangan sebahagian besar komponen yang bermanfaat untuk kesehatan. Jadi bagaimana untuk melindungi kedua-dua kesehatan dan buah avokado? Jawabnya sangat mudah. Simpan di dalam peti sejuk sejurus selepas dipotong. Suhu penyimpanan yang ideal adalah di bawah 4 darjah Celcius. Dan untuk melambatkan proses pengoksidaan, Anda harus menyapu lapisan nipis jus lemon, jus limau nipis, atau minyak zaitun pada permukaan yang dipotong untuk membentuk lapisan pelindung. Selain itu, untuk mengurangkan pendedahan kepada udara, balut dengan kemas menggunakan pembalut plastik atau simpan di dalam bekas kaca kedap udara. Prinsip asasnya ialah peraturan 2 jam. Avokado yang dibiarkan pada suhu bilik lebih daripada 2 jam, tidak kira betapa normal penampilannya, harus dibuang untuk memastikan keselamatan. Isi avokado yang lembut dan berkrim juga mudah rosak. Hanya dengan sedikit perhatian tambahan Anda boleh menikmati sepenuhnya rasa dan khasiatnya, dan terutamanya bagi warga emas yang mempunyai sistem imun yang lemah, ini adalah cara yang pasti untuk melindungi diri daripada keracunan makanan. Kesilapan, makan avokado bersama alkohol.
Roti bakar avokado dan wine, hidangan avokado berkrim dalam satu majelis bersama segelas bir. Sekali pandang, ini adalah gabungan yang kelihatan bergaya dan ringan, tetapi sebenarnya ia adalah tabiat makan yang berbahaya yang memberikan beban besar kepada hati dan pankreas. Sebabnya sangat jelas. Kedua-dua alkohol dan lemak perlu diproses di hati, dan apabila mengambil kedua-duanya serentak, hati terpaksa bekerja dua kali ganda. Ia perlu menyah toksik racun, yaitu alkohol, sambil mengurai lemak yang terdapat dalam avokado, menyebabkan tenaga yang sepatutnya digunakan untuk pemulihan dan penyah toksikan habis dengan cepat. Satu tinjauan pada tahun 2023 oleh sebuah universiti perubatan di Malaysia menunjukkan bahwa hampir separuh daripada mereka yang kerap mengambil makanan tinggi lemak bersama alkohol telah menunjukkan tanda-tanda awal kemerosotan fungsi hati dalam tempo 5 tahun, dan sebilangan daripadanya telah berkembang menjadi keadaan fibrosis hati yang hampir sama seperti hati berlemak. Bahayanya bukan sahaja pada hati. Avokado mengandungi komponen yang merangsang rembesan enzim pencernaan dari pankreas untuk menghadam lemak. Apabila minum alkohol pada masa yang sama, pankreas dirangsang secara berlebihan yang boleh membawa kepada keradangan. Sebaliknya, alkohol menghalang fungsi enzim pencernaan dari pankreas, menyebabkan cekair pencernaan terkumpul di dalam badan dan boleh berkembang menjadi penyakit yang mengancam nyawa yang dipanggil pankreatitis akut. Sebenarnya, menurut satu kes yang dilaporkan di sebuah hospital university di Kuantan pada tahun 2023, seorang lelaki berusia 42 tahun yang kerap menikmati hidangan avokado bersama koktel margarita telah menghidap pankreatitis kronik selepas beberapa tahun. Beliau terpaksa menanggung kesakitan perut yang teruk dan senak kronik dan akhirnya terpaksa mengubah sepenuhnya tabiat makannya. Satu lagi perkara yang tidak boleh diabaikan ialah peningkatan keradangan. Apabila mengambil lemak dan alkohol serentak, tekanan oksidatif meningkat secara mendadak, meningkatkan sakit sendi, tekanan darah tinggi dan dalam jangka masa panjang menjadi beban kepada sistem kardiovaskular. Terutamanya bagi warga emas, ini adalah faktor risiko yang perlu dielakkan. Jadi apa yang perlu dilakukan? Penyelesaiannya sangat mudah. Menikmati avokado dan alkohol secara berasingan adalah jawaban yang betul. Hidangan berasaskan avokado harus dimakan pada waktu makan tengah hari atau awal petang, dan jika Anda minum alkohol adalah lebih baik untuk memilih snack rendah lemak, contohnya sayur-sayuran segar atau produk tauhu. Selain itu, untuk melindungi hati, apabila makan avokado adalah lebih baik jika dimakan bersama makanan kaya antioksidan seperti buah beri biru atau parsley. Avokado sememangnya bahan yang hebat untuk melindungi kesehatan jantung dan otak. Namun, apabila dimakan bersama alkohol, keberkesanannya akan hilang dan sebaliknya meninggalkan beban yang tidak kelihatan pada badan kita. Untuk melindungi hati dan pankreas adalah lebih penting untuk mengambil kedua-duanya secara berasingan. Kesilapan ketiga, makan avokado terlalu masak dengan tompok hitam, mungkin ramai yang pernah mengalami ini sekurang-kurangnya sekali. Apabila Anda memotong avokado, berharap untuk melihat isi hijau muda yang segar, tetapi sebaliknya mendapati jalur hitam atau tompok hitam bertaburan. Ketika itu, kita biasanya hanya membuang bahagian hitam dan berpikir bahwa bahagian yang lain masih elok, lalu terus memakannya. Tetapi sebenarnya, itu boleh menjadi satu kesilapan yang sangat berbahaya. Tompok hitam dan jalur hitam ini bukan sekadar perubahan warna, tetapi mungkin tanda kulat atau bakteria telah membiak dan berpotensi menghasilkan racun kuat yang dipanggil aflatoksin. Aflatoksin dikenali sebagai salah satu bahan paling berbahaya dalam toksin makanan dan pengambilannya dalam jangka masa panjang boleh merosakkan hati dan malah menjadi faktor risiko yang meningkatkan kadar kanser. Musik satu laporan pada tahun 2023 dari sebuah agensi penyelidikan di bawah. Kementerian Kesehatan juga mempunyai analisis yang menunjukkan lebih daripada 30% kes kanser hati di Malaysia dikaitkan dengan pengambilan jangka panjang makanan yang mengandungi aflatoksin. Masalah yang lebih besar ialah kepercayaan bahwa hanya dengan membuang bahagian hitam sudah memadai. Tetapi aflatoksin mungkin telah merebak ke seluruh buah di luar jangkauan penglihatan, jadi walaupun kelihatan normal, ia mungkin telah tercemar. Terutamanya bagi warga emas yang mempunyai sistem imun yang merosot, risiko ini menjadi lebih serius.
Jika terdapat penyakit sedia ada seperti fungsi hati yang lemah, diabetes, atau keradangan kronik, toksin ini boleh menyebabkan kerusakan yang jauh lebih besar. Satu tompok hitam kecil boleh membawa kepada keradangan kronik, keletihan, dan kemerosotan fungsi. Sebenarnya, pada tahun 2023 di sebuah hospital di Kota Baru, telah dilaporkan satu kes seorang lelaki berusia 55 tahun yang didiagnosis dengan fungsi hati yang tidak normal selepas kerap makan avokado dengan tompok hitam. Beliau sentiasa percaya bahwa hanya perlu membuang bahagian hitam sudah memadai dan telah makan avokado dengan cara itu selama bertahun-tahun. Tetapi keputusan pemeriksaan rapi menunjukkan tahap aflatoksin dalam darahnya telah jauh melebihi had yang dibenarkan dan hatinya telah mengalami kerusakan yang serius. Jadi apa yang perlu dilakukan? Jawabnya sangat mudah. Jika Anda melihat walaupun sedikit jalur hitam atau tompok hitam dalam buah avokado, pilihan paling selamat adalah membuangnya tanpa rasa sayang. Berpikir bahwa kelihatan sedikit buruk sahaja, pasti tidak mengapa adalah dilarang sama sekali. Untuk melindungi badan kita, perlu membuat pilihan yang tegas. Memilih buah avokado yang baik dari awal juga sangat penting. Pilih buah yang permukaannya licin dan kekerasannya sederhana. Apabila belum masak, simpan di tempat yang sejuk dan gelap, dan apabila telah masak sepenahnya, simpan di dalam peti sejuk. Waktu terbaik untuk makan adalah apabila ia lembut sederhana dan bahagian dalamnya berwarna hijau muda yang jelas. Fikirkan baik-baik. Membuang sebiji avokado jauh lebih kurang ruginya berbanding kehilangan kesehatan. Sebiji avokado yang segar dan bersih akan membantu badan kita sehat, tetapi sebiji avokado yang terlalu masak atau telah rosak boleh menjadi racun kepada badan pada bila-bila masa. Pilihan sentiasa di tangan kita. Kesilapan kedua, menambah gula pada avokado. Tekstur avokado yang lembut dan berkrim menyebabkan ramai orang cenderung untuk menggunakannya sebagai pencuci mulut yang manis. Sebenarnya di beberapa negara terdapat budaya menikmati avokado dengan menambah susu, gula, atau madu untuk dijadikan smoothie atau pencuci mulut. Sudah tentu, ini adalah gabungan yang pekat dan lazat. Tetapi pengambilan serentak lemak avokado dan gula ringkas boleh menyebabkan beban besar dari segi fungsi metabolik, terutamanya bagi golongan pertengahan umur dan warga emas. Sebabnya sangat jelas. Lemak dan gula ringkas adalah dua perkara yang berlawanan di dalam badan. Lemak sihat dalam avokado melambatkan kadar penghadaman, menyebabkan gula yang dimakan bersamanya kekal lebih lama di dalam darah. Akibatnya, pankreas terpaksa terus merembeskan insulin untuk tempoh yang lama. Dan dari masa ke masa, badan akan membangunkan rintangan insulin yang akhirnya membawa kepada diabetes jenis 2. Satu tinjauan pada tahun 2023 oleh Institut Diabetes dan Gangguan Metabolik Kebangsaan menunjukkan bahwa 41% daripada mereka yang mengambil lemak dan gula serentak menunjukkan peningkatan tahap insulin dan 19% daripadanya didiagnosis sebagai pradiabetes. Angka ini bukan sekadar statistik semata-mata, tetapi merupakan loseng amaran tentang kehidupan berdikari yang beransur-ansur runtuh dengan usia. Lebih-lebih lagi, ia juga memberi beban besar kepada hati. Gula yang diambil jika tidak digunakan sebagai tenaga akan serta-merta ditukar menjadi lemak dan terkumpul di dalam hati. Terutamanya apabila dimakan bersama lemak, risiko menghidap penyakit hati berlemak, bukan alkohol, akan meningkat dengan ketara. Satu laporan oleh sebuah institut penyelidikan gangguan metabolik di Malaysia menunjukkan kira-kira 1/4 daripada kematian adalah disebabkan oleh diet tinggi lemak dan tinggi gula, dan terutamanya terdapat banyak kes makan avokado bersama susu pekat. Para doktor telah memperkenalkan satu kes rawatan seorang lelaki berusia 46 tahun yang sejak kecil percaya bahwa avokado ditambah gula adalah makanan yang sehat. Apabila memasuki usia pertengahan, beliau bergelut dengan masalah perut buncit dan keletihan kronik. Keputusan pemeriksaan menunjukkan beliau menghidap kedua-dua diabetes dan hati berlemak pada masa yang sama. Selepas itu, beliau berhenti sepenahnya dari tabiat menambah gula pada avokado dan menyesuaikan dietnya, kesehatannya beransur pulih. Jadi bagaimana cara makan yang terbaik? Caranya sangat mudah. Jangan tambah gula, susu pekat, atau sirap pada avokado.
Sebaliknya, tambah perisa dengan rempah seperti kayu manis atau buah pala, atau nikmati rasa manis semula jadi dengan menggabungkannya dengan stroberi. Jika Anda mahukan rasa masin, tambahkan tomato, minyak zaitun, dan jus lemon untuk mengimbangi kedua-dua rasa dan khasiat. Ingat, avokado itu sendiri adalah makanan super yang hebat untuk melindungi jantung dan gula dalam darah. Tetapi jangan lupa, sebaik sahaja Anda menambah gula, makanan yang memulihkan badan boleh secara senyap-senyap bertukar menjadi musuh yang mengancam kesehatan. Kesilapan pertama, makan avokado bersama telur mentah. Untuk masa yang lama, banyak majalah kesehatan dan blog tentang pembinaan otot telah memperkenalkan kaedah menambah telur mentah ke dalam smoothie atau meletakkannya di atas roti bakar avokado sebagai gabungan protein yang paling sempurna. Kelihatan kantik dan mudah diikuti, seperti makanan kesehatan yang bergaya, tetapi di sebaliknya tersembunyi satu hakikat yang sangat berbahaya. Terutamanya bagi warga emas, ia boleh membawa kepada akibat yang serius dan mengancam nyawa. Telur mentah berpotensi mengandungi bakteria Salmonella atau E. coli yang boleh menyebabkan simptom keracunan makanan yang teruk. Sebenarnya, menurut satu laporan yang diterbitkan oleh Institut Penyelidikan Keselamatan Makanan Malaysia pada tahun 2023, kebanyakan kes jangkitan Salmonella dikaitkan secara langsung dengan pengambilan telur mentah atau telur yang tidak dimasak dengan sempurna. Apabila ditambah avokado, keadaan menjadi lebih rumit. Kandungan lemak dalam avokado yang berperanan melambatkan proses penghadaman untuk menstabilkan gula dalam darah dan mengekalkan rasa kenyang yang lama. Namun, apabila diambil bersama telur mentah, ini boleh memberi kesan sebaliknya. Lemak melambatkan kadar penghadaman di dalam usus, memberi peluang kepada bakteria dalam telur untuk membiak di dalam saluran usus. Akibatnya, risiko jangkitan meningkat dan simptomnya juga menjadi lebih teruk. Simptom jangkitan bukanlah ringan. Apabila dijangkiti Salmonella atau E. coli, Anda akan mengalami sakit perut yang teruk, dehidrasi, sirit-birit yang teruk, dan demam tinggi menjadikan kehidupan seharian menjadi sukar. Kes yang teruk boleh menyebabkan sepsis atau kerusakan organ. Satu kajian pada tahun 2022 yang diterbitkan oleh satu kumpulan penyelidik di sebuah universiti perubatan di Kuala Lumpur menunjukkan bahwa kira-kira 3.5% daripada mereka yang mengambil telur mentah bersama makanan. Tinggi lemak mengalami komplikasi yang jauh lebih serius berbanding mereka yang hanya makan telur sahaja. Terdapat juga satu kes sebenar. Di sebuah hospital di Kuala Lumpur, seorang lelaki berusia 26 tahun telah dimasukkan ke hospital kerana jangkitan salmonella akut selepas minum smoothie avokado yang dicampur dengan telur mentah setiap hari. Beliau mengalami dehidrasi yang teruk dan kemerosotan fungsi hati dan terpaksa menerima rawatan rapi. Cara penyelesaiannya sangat mudah. Telur mesti dimasak. Telur rebus, telur separuh masak, telur hangkur. Sebarang bentuk telur yang telah diproses dengan haba yang mencukupi boleh dimakan dengan selamat. Apabila dimasak, bakteria berbahaya akan musnah sepenuhnya, manakala nutrien seperti protein, kolin, dan vitamin D masih terpelihara. Gabungan antara avokado dan telur sememangnya hidangan yang berkhasiat, tetapi ia hanya berkesan apabila dimakan dengan telur yang telah dimasak. Tidak perlu memilih gabungan yang kantik, tetapi terpaksa mengorbankan kesehatan. Untuk hidup sehat dan panjang umur secara sebenar adalah paling bijak untuk mematuhi kaedah yang selamat dan terbukti. Kesimpulannya, avokado adalah salah satu makanan super terhebat di planet ini. Lemak yang melindungi kesehatan jantung, vitamin yang kaya, dan antioksidan yang banyak membantu melindungi otak, mengekalkan jantung yang sihat, dan menyokong daya tahan fizikal selepas usia 60 dan 70 tahun. Namun seperti yang telah kita pelajari hari ini, yang penting bukan sahaja apa yang kita makan, bergantung pada cara kita makan, makanan boleh menjadi ubat atau racun yang membahayakan badan. Jika salah memilih waktu makan, mengambil bersama gula, alkohol, atau mengabaikan tanda-tanda kerosakan seperti tompok hitam pada avokado, keberkesanan, kesehatan yang sedia ada akan hilang secara senyap-senyap, dan kadang-kadang boleh membawa kepada risiko kesehatan yang serius. Tetapi, nasib baik ada penyelesaiannya.
Hanya dengan maklumat yang tepat dan beberapa tindakan kecil, kita boleh memanfaatkan sepenuhnya kuasa penyembuhan semula jadi buah avokado dan mengelakkan risiko yang tersembunyi. Avokado perlu digunakan dengan bijak. Mematuhi kuantiti yang sederhana dan mengambilnya secara seimbang adalah yang paling penting. Kesehatan tidak dilindungi hanya dengan satu jenis makanan. Pilihan harianlah yang akan melindungi badan, memulihkan sel, dan membina masa depan kesehatan yang kukuh. Di sini saya ingin bertanya kepada Anda, antara tabiat salah berkaitan avokado yang diperkenalkan hari ini, adakah tabiat yang membuat Anda teringat atau menyadari bahwa Anda telah melakukannya tanpa sengaja? Dan bagaimana biasanya Anda menikmati avokado? Di atas roti bakar, dibuat smoothie, atau dimakan segar? Beritahu kami di ruangan komen ya. Kami akan membahas semua cerita Anda. Jika Anda mendapati video hari ini bermanfaat, sila tekan suka dan kongsikan kepada rakan-rakan Anda yang menggemari avokado. Dan jika Anda belum melanggan, jangan lupa untuk melanggan saluran kesehatan warga Emas ya. Kami akan terus berkongsi kaedah untuk hidup sihat, kuat, dan bertenaga selepas usia 60 tahun. Memilih setiap suapan dengan bijak dan berhati-hati, itulah permulaan kesehatan yang sebenar.